Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung pagi ini pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. InsyaAllah kita sambung hadis yang ke 83 bersamaan dengan hadis yang ke-10 dalam bab ini, yakni bab yaqin dan tawakal. Baik. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala al-'ashiru an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Baik. Hadis yang ke-10, yakni ke-10 dalam bab ni. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang berkata, yakni diterangkan berkata di sini bermaksudnya sekiranya dia keluar pada rumah dia. Keluar pada rumah dia baca ayat ni. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Maksudnya dengan nama Allah Taala aku bertawakal ke atas Allah dan tiada keupayaan dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Maksud dia tiada kekuatan, tiada upaya dalam kita nak membuat sesuatu amal kebaikan dan tiada kekuatan untuk kita mencegah sesuatu keburukan ataupun sesuatu maksiat melainkan dengan taufik Allah, dengan perlindungan Allah dan dengan bantuan Allah. Jadi siapa yang baca, simple ya, mudah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billah. Minggu lepas kita dah tulis beberapa zikir keluar rumah yang lebih yang lebih sempurna ataupun beberapa perkataan lain, iaitu bismillahirrahmanirrahim, wa atasamtu billah wa fawwadtu amri ila Allah hasbiyallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam hadis ni kalau baca dua ni saja pun bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billah, maka Nabi SAW sebut, maka akan dikatakan kepadanya, akan dikatakan kepadanya. Ulama yang mensyarahkan hadis di sini mengatakan boleh jadi maknanya yang dikata pada ni Allah Ta'ala yang kata padanya, ataupun malaikat yang mendoakan padanya. Apa doanya ataupun apa kata-kata Allah padanya? Dia kata hudita, kamu diberi petunjuk, wa kufita, kamu diberi kecukupan, wa wuqita, dan kamu diberi perlindungan. Maksud dia
datang dengan bentuk bahasa Arab ke sini dalam bentuk past tense, fi'il madhi. Hudita, kamu telah diberi petunjuk. Maksud dia nak menunjukkan kepada penegasan. Maksud dia sesuatu yang sememangnya kamu diberi petunjuk. Wa kufita, dan kamu diberi kecukupan. Wa wuqita, kerana kamu diberi perlindungan ataupun penjagaan. Dan syaitan pun akan pergi jauh daripada lelaki tersebut ataupun orang yang membaca doa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i dan selain pada mereka. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ni hadis hasan. Maksudnya hadis ini walaupun tidak cukup syaratnya menjadi hadis sahih, tetapi ia bukanlah hadis dhaif kerana diperkuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Dan Imam Abu Dawud dalam riwayat beliau ada tambahan dengan kata-kata, iaitu syaitan akan berkata selepas orang ni baca doa tersebut, dia akan kata pada kawan dia syaitan yang lain. Dia kata, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wuqiya. Dia kata, macam mana kau nak buat? Maksudnya nak buat macam mana dah dengan seorang lelaki yang telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dan beri kecukupan dan juga diberikan perlindungan. Maksud dia seolah syaitan pun tak boleh buat apa dah dengan orang macam ni. Nampak no? Jadi besar fadilat kita keluar rumah baca doa yang kita sebut ni, dan juga yang kita sebutkan pada pengajian yang lepas. Tapi sebaik-baik doa ni kita baca dengan penuh kefahaman dan terbit daripada keikhlasan hati kita. Bila kita kata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal pada Allah Taala. Jadi sejauh mana kita faham kataan bismillah, sejauh itulah kita akan lebih khusyuk dan juga kita akan lebih menyebutkan dia daripada lubuk hati kita. Jadi apa yang kita faham selama ni dengan kita kata bismillah dengan nama Allah? Simple lah kan, kita boleh faham dengan makna literally dengan nama Allah. Baik. Jadi pada pagi ni saya ingat nak cerita sikit lah pasal bismillah ni. Moga-moga kita dikurniakan kefahaman yang lebih mendalam apa makna bismillah. Memang makna bismillah ni dengan nama Allah. Dan bismillah ni dia adalah zikir seluruh alam, seluruh makhluk Allah. Mereka berzikir dengan bismillah. Dan bismillah ni memang dia syiar Islam. Syiar maksud dia sesuatu yang bila kita tengok kita akan kenal ataupun mengingatkan kita pada Islam. Itu dipanggil syiar. Tudung orang perempuan pakai ni syiar Islam. Dan kopiah lelaki pakai ni pun syiar Islam. Saya teringat tahun 1999 saya pergi Hong Kong. Saya duduk Hong Kong 3 bulan. Memang susah nak cari orang Islam pada peringkat awal kat sana. Saya pun tak berkenalan lagi dengan masjid-masjid yang ada di sana. Lepas tu baru tahu ada masjid sekian. Kita pun pergilah. Dan kebanyakannya pun orang yang pergi masjid ataupun orang Islam di sana banyak orang Pakistan. Tak jumpa orang Cina pun payah Islam. Ada tapi tak ramai. Tapi saya sentiasa berkopiah lah. Saya pakai baju Melayu Raihan tu, pakai seluar slack, jalan pakai kopiah tu. Jadi tengah satu hari tu saya tengah jalan-jalan, tiba-tiba ada orang tepuk belakang saya, bagi salam, Assalamualaikum. Dia kata Waalaikumsalam. Dia orang Cina, tapi dia pun pakai kopiah. Dia nak cakap lebih-lebih pun dia tak pandai bahasa Inggeris. Saya pun tak pandai bahasa Cantonese masa tu kan. Tapi cakap setakat jawab salam, bagi salam dan senyum. Dah ada satu perasaan apa? Perasaan ukhuwah Islamiyah. Tapi macam mana dia tahu saya orang Islam? Dia tahu sebab kopiah. Kopiah ni jadi syiar. Kemudian bila bagi salam, lagilah ditakkidkan, dikuatkan dengan jawab lafaz salam dan juga dengan jawab salam saya. Salam ni pun dia adalah syiar Islam. Nampak no? Contoh ni katalah kita pergi satu negara barat ke negara mana-mana yang susah cari orang Islam. Satu hari kita lepak dekat satu taman, kita duduk. Tiba ada seorang sebelah kita duduk sekali. Dia keluarkan sandwich, contoh ni kan, nak makan. Tiba-tiba dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Apa perasaan kita? Kita pun mesti, wah, dia kata, are you Muslim? Kan? Kau orang Islam? Yes. Jadi walaupun maksudnya mungkin pakaian dia tak pakai Islam itu, pakai kot dia. Tapi Bismillah dia pun salah satu benda syiar Islam. Dalam satu riwayat hadis, Nabi SAW ketika balik daripada Taif, balik berdakwah daripada Taif, Nabi menerima tentangan yang hebat dekat Taif. Kan orang Taif balik Nabi SAW dengan batu sampai berdarah Rasulullah SAW.
Dan kemudian Nabi SAW berehat dekat satu kebun. Kan kebun tu kepunyaan siapa dia? Saya lupa dah. Mut'im bin Adi. Kan? Mut'im ibnu Adi. Dia musuh Islam asal dia orang tak beriman dengan Nabi SAW. Tapi hari itu dia kesian kat Rasulullah. Mut'im ibnu Adi, anak dia masuk Islam, Jabir bin Mut'im bin Adi. Tapi dia tak Islam. Jadi Nabi SAW balik. Kemudian Nabi SAW rehat dekat kebun dia, duduk kat bawah membayang tu dan kena berdarah dengan letihnya, dengan menerima makian dan ialah tentangan daripada pihak kumpulan Taif ataupun kaum Taif, kaum Bani Saqif. Kemudiannya Mut'im bin Adi nampak masa tu dikesiankan Nabi. Jadi kemudian dia suruh hamba dia, jadi suruh hamba, dia kata pergi bagi buah kat Nabi SAW. Dia kata bagi kat Muhammad tu buah anggur. Jadi hamba tu pergi kat Nabi SAW, Nabi bagi, dia kata tuan aku bagi buah. Dia pun Nabi SAW ambil, dan Nabi masa nak makan, Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hamba ni kata, kamu cakap satu perkataan yang aku tak pernah dengar kaum kamu sebut. Nak kata hamba ni dia tahu sikit sebanyak perkataan ni dengan nama Allah, Bismillah. Tapi dia terperanjat bin Nabi yang sebut. Dia orang luar, bukan orang ke situ, bukan asal orang Mekah. Jadi bila cakap tu Nabi tahu dia ni orang luar. Ini Nabi tanya, dia kata kamu daripada mana? Dia kata aku daripada Iraq. Asal aku daripada Iraq, tapi dia jadi hamba, dibawa ke Mekah kan. Jadi nak kata dia pernah dia sebenarnya asalnya beragama Nasrani di Iraq. Iraq dulu asal dia sebelum Islam agama Nasrani. Iraq, dan kisah Salman Al-Farisi bagaimana dia belajar kat Iraq. Yang pentingnya Nabi SAW pun kata pada dia kata kamu daripada negara kan, saudara aku Yunus bin Matta. Nabi Yunus daripada Iraq, daripada Nino. Ada satu tempat nama ni Ninowi. Jadi lagilah hamba tu terperanjat sebab dia tahu ahli Mekah tak tahu kisah para nabi terdahulu. Jadi dia kata bagaimana kamu tahu tentang Yunus bin Matta? Jadi Nabi SAW berkata, saudara aku adalah Nabi seperti mana Nabi Yunus tu adalah Nabi. Jadi terperanjat budak ni, hamba ni, dia pun terus cium tangan Nabi, cium kaki Nabi, dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi nak kata Bismillah ni bukan setakat syiar kita di kalangan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Malah kalau faham kisah ni, dia adalah syiar agama tauhid daripada zaman dulu lagi. Bismillah, dengan nama Allah. Nampak tak? Ada beberapa syiar kalau kita lihat, sebenarnya kita boleh tengok orang Kristian pun sebenarnya ada beberapa perkara yang dia buat sama macam kita. Cuma dia tak sebut dalam bahasa Arab lah. Cuma tuan-tuan tengok orang Kristian, kalau seorang tu bersin, dia kata apa? God bless you. Masa nak? Sebenarnya sama. Kita pun kalau orang bersin, orang tu kata Alhamdulillah, kita kata apa? Yarhamkallah. Yarhamkallah, God bless you. Dan dia pun baca doa, dia berkata amin kan? Amen. Macam tu juga dia baca doa sebelum makan. Jadi sebenarnya ni adalah ajaran tauhid, ajaran agama samawi, agama para nabi terdahulu. Tapi cuma mereka dah tukar macam-macam lah. Tapi beberapa syiar tu ada sama. Jadi tuan-tuan, antara syiar besar kita ni, agama Allah Ta'ala ni adalah Bismillah. Malah perkataan Bismillah ni dengan nama Allah ni dia adalah zikir semua makhluk. Semua makhluk sebut Bismillah. Tapi kalau kita pasang telinga nak dengar, memang kita tak dengar. Sebab makhluk tak bercakap dengan bahasa kita, tak dekat dengan suara kita, tapi mereka bercakap dengan lisan hal. Mereka bercakap dengan lisan hal. Apa maksud lisan hal? Lisan hal ni maksud dia hal keadaan yang kita boleh faham daripada diri mereka. Macam kanak-kanak kecil, bayi umur beberapa bulan, dia tak reti cakap lagi. Tapi kalau kita tengok dia teriak, apa kita faham? Sama ada dia lapar, dan sama ada dia tak selesa, ada satu benda semua. Jadi walaupun dia tak bercakap, tapi kita boleh faham dengan lisan hal dia. Lisan hal dia macam tu. Begitu juga kita ni lah, jumpa kawan, muka berkerut kan, nampak muram apa semua, takkan kita kata amboi happy nampak, mau kena lempang kita kan dengan dia kan. Sebab kita tak faham lisan hal. Bila kita tengok orang macam tu, kita boleh faham dia sedih. Kita siapa? Baik, lisan hal ni begitu juga pada benda-benda ni. Benda-benda yang dipanggil sebagai ialah benda-benda kerah-kerah macam ni kan, dipanggil jamadat dalam bahasa Arab. Kalau kita nampak kerusi,
Apa kita faham? Dia kata kepada kita, duduk atas aku. Kita faham kursi ni tempat duduk, bukan tempat kita lempak ke orang, kan? Bukan digunakan untuk senjata. Kita nampak kitab, jangan duduk atas kitab, sebab kitab ni lisan hal kata aku adalah tempat khazanah ilmu untuk dibaca. Ada kita baca. Begitulah sebenarnya setiap hari makhluk ni dia ada lisan hal, dan sebenarnya dia bercakap dengan kita. Setiap hari dia bercakap dengan kita. Jadi tuan-tuan, sebenarnya Al-Quranul Karim, kalau kita belajar baca dan tadabbur Al-Quran, Al-Quran sebenarnya nak mengajak kita bukan sekat baca Al-Quran tu sendiri, tapi Al-Quran ajak kita untuk baca alam semesta ni. Tapi macam mana nak baca? Memanglah kita tak boleh nak baca dengan bacaan huruf-huruf, sebab alam ni dia bukannya buku tertulis huruf, tapi dia adalah kitab yang terpampang yang perlu dibaca dengan lisan hal mereka. Dalam Quran cukup banyak sebenarnya ayat-ayat Allah Ta'ala kata baca alam. Dan Allah Ta'ala kata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, dia adalah ayat-ayat. Nampak? Adalah ayat-ayat bagi ulul albab, orang yang ada isi dalam hati dia. Jadi bila kata ayat, kita kena baca bagi faham. Allah Ta'ala sebut antara ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka. Tapi cuma ayat ni, mereka di sini maksud orang-orang kafir. Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami pada afaq. Afaq ni maksudnya alam di hadapan kita ni, yang terpampang ni, kan? Sama ada di atas muka bumi ni, sampailah ke langit sana, dan juga planet-planet dan segala-gala yang ada di langit. Allah kata nak tunjukkan pada afaq ni. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri, dalam jiwa manusia ni ada ayat-ayat tanda kebesaran Allah Ta'ala yang perlu dibaca. Hatta yatabayyana annahu al-haq, sehinggalah kalau mereka membaca ayat-ayat ini akan jelas terbukti bahawa sesungguhnya Allah tu benar, ataupun Al-Quran tu benar, ataupun Nabi Muhammad tu benar. Tak boleh nak disanggah lagi dah. Nampak no? Baik. Ayat Quran yang cerita tentang alam ni perlu dibaca banyak. Sehingga kan kadang-kadang dalam Quran Allah Ta'ala spesifikkan, perincikan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala suruh tengok, perhati. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana unta tu diciptakan? Di-mention, disebutkan unta secara khusus sebab dia adalah makhluk yang betul-betul ada di hadapan mata orang-orang Arab. Mereka diturunkan Quran pada zaman tersebut, dan ini salah satu daripada tanda kebesaran Allah Ta'ala yang ada depan mata mereka. Tengok unta bagaimana diciptakan. Cuba fikir bagaimana unta ni takkan dia main sendiri dengan kelengkapan yang cukup hebat, sesuai untuk dia duduk atas padang pasir. Walaupun kuda satu kenderaan yang boleh kita pecut laju, tapi kuda dia tak tahan untuk travel lama dekat atas padang pasir. Kuda ni salah satu kelemahan dia tak reti estimate dia punya tenaga. Ni saya dengar daripada orang Arab lah, masa saya duduk di sana dulu. Dia kata kuda duk pacu dia akan pecut sampai dah kali dia mati. Dia tak reti nak berhenti rehat. Keldai, walaupun di dalam tanah Arab ni mereka buat perumpamaan bodoh macam keldai. Kalau kita sebab keldai tak ada, kita kata bodoh macam lembu, kan? Perumpamaan orang Melayu kita, sebab kita tu tak ada keldai. Tapi kedai sebenarnya yang disebutkan sebagai binatang yang bodoh dekat tanah Arab. Tapi keldai ni ada kelebihannya. Pertamanya, kalau dia tak larat, dia berhenti. Mereka tu yang mereka geram, mereka pukul kata dia buat tak tahu, dia kan tu dia kata buat bodoh tu, tapi sebenarnya dia cerdik je kan. Dia kata buat apa nak jalan, aku dah tak larat kan. Tapi kuda dia pecut sampai dia habis tenaga lah, kelipap jatuh mati. Nampak? Jadi setiap makhluk yang Allah bagi kelebihan. Dan antara keajaiban keldai ni, kalau sekali kita bawa dia satu jalan, dia akan hafal jalan tu. Ni cerita yang termasuk cerita atas cerita sikit. Ni cerita yang saya dengar daripada almarhum Tuan Guru Ahmad bin Yahya, Kubur Panjang, Pendang. Dia ni dulu, tuan-tuan, beliau ni dulu, tapi kat sana orang panggil Ustaz lah. Nama dia Tuan Guru Ahmad Yahya. Dia dulu mengaji di India 5 tahun, lepas tu ngaji di Mesir Azhar 5 tahun. Dia cerita masa mula-mula dia sampai
sampai India, Dioban. Depa pergi naik kapal. Ada grup bawa dia nak pergi ke Dioban dekat India. Dia kata sampai kat sana naik kereta api, dah berlayar sampai sana naik kereta api, sampai dekat Dioban tu, daripada stesen kereta api Dioban tu nak pergi ke madrasah tu lah, Darul Ulum tu, dia berkata kena naik keldai. Jadi dia pun pergilah bayar sewa keldai. Jadi bila dah sepakat harga bayar apa semua, tokai kedai tu pun letaklah beg atas kedai tu semua, dan dia pun naik atas kedai. Lepas tu dia tepuk kedai tu, suruh pergi. Lepas tu dia pun terperanjat, kata, dia kata macam mana kedai ni boleh bawa? Dia kata, bukan dia kata ada seorang pemandu apa semua, dia suruh kedai tu pergi sendiri, hantar. Dia kata, macam mana, tak siapa ke tukang bawa? Dia tak apa, kedai ni tahu jalan nak pergi Darul Ulum. Dia kata terperanjat. Okey, kalau sampai di sana, kata macam mana nanti nak patah balik? Tak apa, dia boleh balik sendiri. Dia tahu. Terror tak terror kedai. Tapi setiap binatang ni kita tengok ada kelebihan, tapi ada kekurangan juga. Betul, sebab Allah Ta'ala jadikan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ni pelbagai. Kalau tengok dalam perjalanan padang pasir yang jauh, tengok unta pula. Unta kaki dia ada 2 lutut. Apa function 2 lutut ni? Sebab dia memudahkan untuk dia pijak pasir. Kita kalau jalan atas pasir, tuan-tuan perempuan pergilah kan dekat tepi pantai, cuba berlari dekat pasir yang halus ni. Letih kaki kita kan. Tapi bila unta ni ada 2 lutut, dia mudah. Dia punya kaut pasir tadi, kaki dia pun panjang, kalau tenggelam pun tak ada masalah. Kemudian kita pun tahu kisah bonggol dia yang boleh simpan air dengan makanan untuk dia perjalanan yang panjang, sesuai untuk atas padang pasir. Antara ajaib dia, unta ni mata dia ada visor. Macam visor motor tu kan. Bila berlaku ribut pasir, visor tu akan tutup mata dia, dan dia transparent. Maksudnya kalau tutup dia boleh nampak. Jadi mata dia tak terganggu dengan pasir tadi, sebab padang pasir kita pun tahu kalau pasir masuk mata kita akan terpejam, tutup. Tapi tak ada masalah. Mainlah ribut pasir apa semua, dia tutup cermin tadi. Lepas tu bulu mata dia boleh bertindak macam wiper siap. Boleh kaih. Boleh kaih pasir-pasir tadi. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok tak Allah Ta'ala cipta ni? Nampak tak? Dan betapa pada penciptaan Allah Ta'ala tadi ada hikmah. Ada hikmah. Setiap makhluk Allah Ta'ala cipta sesuai pada tempat dia. Dia tengok polar bear. Polar bear duduk kat padang pasir. Padang pasir pula Kutub Utara kan. Dekat kawasan yang salji bawah zero, bawah 0 darjah Celsius. Kali pikir orang memang tak duduk sana, tapi dia tak ada apa-apa, tak masalah. Duduk atas tempat sejuk sebab dia ada jaket dan dah siap dah. Lemak dia tebal. Kalau kita fikir balik macam mana makanan dia, ada semua persiapan dia, Allah Ta'ala bagi elok. Begitulah Allah Ta'ala suruh kita tengok satu-satu makhluk ni. Tapi tengok saja ke? Dah tengok, baca, sehinggalah kamu faham di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada, dipanggil tajaliyat sifat Allah. Tajaliyat ni ataupun tajalli sifat Allah ni, maksudnya kita boleh memahami. Dalam penciptaan unta tadi kita nampak hikmah. Dan hikmah menunjukkan kepada Al-Hakim, yang maha hikmah. Pencipta tu penuh dengan hikmah. Dan pencipta ni maha mengetahui segala keperluan unta tadi, maka dipersiapkan bagi dia, menunjukkan dia Al-Alim, yang maha mengetahui. Dan untuk menciptakan makhluk seperti ini perlukan kudrah. Seperti mana tuan-tuan, perempuan, kalau kita tengok bangunan dewan kita ni, kalau saya tanya siapa buat bangunan ni elok cantik, tiba-tiba ada seorang beritahu pada saya, ada ni budak ni buat. Saya tengok budak tu baru umur 10 tahun. Dia seorang buat. Saya tak percaya. Kenapa saya tak percaya? Sebab kita tahu estimate budak 10 tahun punya tenaga, punya kemahiran, dan juga dia punya keupayaan. Dan kita boleh faham pada tengok bangunan ini, dia menunjukkan kepada sesuatu keupayaan yang tinggi, kemahiran, ilmu. Jadi budak 10 tahun tak logik. Kan? Apatah lagi kalau seorang tu okey, tapi dia kata ada kontraktor sekian. Tengok-tengok adalah 10 orang kontraktor. Bolehlah, masuk akal. Kita kata logiklah. Depa kontraktor dah kerja 10 tahun. Depa 10 orang ni jadi buat. Okey, ni tak ada. Kita boleh faham. Kalau dia buat ni logiklah. Ikat bata apa semua. Tapi ada orang beritahu pada saya pula, kontraktor 10 orang ni lah juga yang buat bangunan KLCC. Saya tak percaya pula.
Tak percaya pula apa? Sebab bangunan KLCC kita boleh faham bahawa dia memerlukan tenaga dan juga keupayaan dan kemahiran yang lebih. 10 orang ni tak memadai. InsyaAllah dapat tak poin yang saya nak kata sekarang ni, bahawa setiap benda kita boleh faham. Kita tengok bangunan, kita boleh faham, kita boleh estimate dia punya kekuatan, keupayaan, kemahiran dan juga kebijaksanaan dan ilmu dia pada setiap benda. Dan hebat macam mana pun tuan-tuan bangunan manusia buat ataupun apa sahaja manusia buat, sebenarnya tak boleh menandingi seekor lalat yang Allah Ta'ala cipta. Sebab apa? Hebat macam mana pun kita boleh buat bangunan ke, boleh buat apa saja reka cipta kita, kita tengok seekor lalat hari ni manusia takkan boleh buat sebiji macam seekor lalat. Takkan dapat buat. Dengan hatta hari ni kalau ada seorang tu dalam bidang biologi contohnya, kan, kita tanya dia, pakar biologi ni, saya nak tanya dalam fakta sains hari ni, adakah seekor lalat ni dalam ilmu sains dah tak ada apa lagi dah untuk dikaji, dah khatam dah. Dia kata kita nak kaji dah tak ada apa dah, kata cukup dah. Saya kata tuan-tuan rasa jawapan dia macam mana? Saya tentu orang kata mana habis. Lagi kaji, lagi kita akan jumpa satu penemuan takkan habis. Seekor lalat je, benda simple yang kita pun duk smash dengan raket kena rimas kan. Dia main kita pump smash, ambil kau kata. Tapi hatta kalau kita lihat pada sudut lain, kita tak mampu nak buat seekor lalat ni yang sangat complicated kejadian dia. Nampak tak? Yang ni saya nak katakan bahawa perhati pada alam, kita akan nampak kan, nampak boleh baca dengan lisan hal mereka. Jadi kalau kita lihat pula makhluk ni, seperti mana kita sebutkan tadi, betul ke dia sebut bismillah? Baik. Bismillah ni maksud dia dengan nama Allah. Kalau kita lihat pada makhluk semua, mereka ni Allah Ta'ala bagi tugasan ataupun bagi keadaan kejadiannya, mereka buat benda yang kita tak mampu buat. Seekor lebah ataupun komuniti lebah buat madu yang kita ambil manfaat dia, buat minum, buat ubat apa semua, kita tak boleh buat madu tersebut. Sedangkan kita tahu di sudut kemahiran, kecerdikan akal, kita lebih daripada lebah. Kita boleh menulis, boleh buat kajian, buat presentation, dan kita tahu lebah tak ada akal. Tapi main mana dia boleh buat, bagaimana dia boleh buat madu yang kita tak boleh buat, yang kita pula kaji, kita takjub pada kejadian dia. Nampak tak? Begitu juga kalau kita lihat pada makhluk alam ni, banyak benda yang pelik. Tuan-tuan bayangkan kalau saya ambil ni, saya putuskan tali. Saya putuskan tali tali emas ni kan. Saya pegang. Saya jolok dekat dinding tu. Tuan-tuan, saya rasa sampai bila saya boleh tembus dinding tu? Sampai bila tak boleh tembus? Betul tak? Saya ambil benang ni, tali ni, saya buat itu, pak tuan-tuan, Ustaz buat apa? Saya nak try tembus. Selamat berjaya Ustaz. Kan? Besok tengok dia buat lagi, tak putus asa. Tuan-tuan, sampai bila saya boleh tembus? Takkan boleh. Tapi perasan tak berapa banyak akar pokok yang halus je, lebih halus daripada tadi ni, tiba-tiba dia boleh tembus apa? Batu besar. Kita tengok tiba-tiba kan, simen, batu, tiba-tiba keluar rumput. Air macam ni boleh keluar kat sini, padahal ada simen. Kalau kita tengok akar dia halus dia. Ni semua ada isyarat pada Allah SWT. So kita fikir bahawa kalau ikut hukum logik kita, dia tak logik. Tapi makhluk ni dengan lisan hal dia seolah dia kata, aku pun tak kuat, tetapi bila mana aku berkata bismillah dengan nama Allah, segala-gala dengan izin Allah, benda mustahil boleh jadi buat. Boleh faham, nampak tak? Perumpamaan dia macam ni. Dengan bismillah ni perumpamaan dia macam ni. Saya sebut perumpamaan ni sebenarnya daripada satu kitab, tuan-tuan. Kitab tajuk dia Risalah An-Nur, karangan Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi. Risalah yang pertama sekali, al-kalimat yang pertama sekali, dia cerita tentang bismillah ni, rahsia bismillah. Supaya lepas ni kalau kita sebut bismillah, kita hadirkan makna ni, kita dapat insya-Allah kekuatan daripada bismillah. Sebab bismillah ni Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi kata, dia satu kalimat yang mempunyai kekuatan yang tidak akan ada pengakhirannya. Khazanah rahmat, berkat yang cukup luas. Bismillah, bila kita sebut dengan faham. Perumpamaan ni kata seperti ni. Dia kata, kalau kita pergi jalan dekat padang pasir ni kawasan luas, kita pun tak tahu apa benda ada kat sana. Untuk selamat jalan ke padang pasir ni, kita kena tahu dia ni teritori siapa, mana kabilah yang kuasai kawasan ni.
Dan kita jumpa kabilah tersebut, kita cari ketua dia, ketua kabilah. Kita pergi kat ketua kabilah ni, kata, baik, saya ni berhajat nak travel daripada tempat sini ke tempat sana, dan saya akan lalu kawasan jajahan tuan, ketua kabilah. Jadi saya minta izin, minta izin berjalan di bawah perlindungan tuan lah, maksud dia dengan nama tuan. Jadi ketua kabilah kata tak ada masalah. Tak ada masalah ustaz. Dia kata kamu jalanlah. Kalau ada apa-apa masalah, sebut nama saya. Semua kawasan ni tahu saya ni ketua dia. Ketua mereka. Baik. Jadi saya pun kata terima kasih banyak ketua kabilah tu. Katalah kabilah tu namanya Muhammad Al-Amu Bajumah, contohnya lah kan. Saya pun jalan, driver seorang-seorang ni jalan apa semua. Tiba-tiba tengah jalan saya jumpa, nampak perompak, na'udzubillah, tapi katalah jumpa perompak Arab semua pakai serban pakai baju Arab tu kan, macam cerita Aladin tu, pegang pegang pedang semua. Hatta kalau seorang saya tahu dia nak lawan, ni 10 lagilah kita tahu kita tak dapat nak menampu. Tapi bila sampai sana, saya cuba tenangkan dia. Saya kata, saya nak beritahu satu, saya ni berjalan di kawasan ini dengan nama ketua kabilah si Fulan, Muhammad Amuh tadi, Bajumah. Jadi mereka dengar tu, bila jadi mereka selok juga. Kita dia ingatkan baru hari ni ada habuan kan. Kenapa mereka tak boleh lawan saya? Saya bukan ada apa-apa, saya tak ada senjata, saya pun lemah. Tapi bila dengar nama ketua kabilah tadi tu, mereka tak boleh buat apa. Dia kata, baiklah, kata, selamat hang hari ni, pergi jalan. Kat mana kekuatan saya? Saya tak ada kekuatan, tapi hanya pada nama tadi itu saja. Sebab perompak ni 10 orang ni, memang dia kata hari ni aku boleh perompak Ustaz Nizam, tapi besok bila sampai berita ni kat ketua kabilah, nanya aku. Sebab ketua kabilah akan rasa bahawa siapa yang orang yang saya telah bagi perlindungan, dia boleh juga apa-apa kan. Jadi akan rasa tercabar. Dia akan perintahkan anak-anak buah dia apa semua cari 10 orang ni, macam cari dalam jahanam tu kan. Lebih kurang tu. Jadi dia pun takut. Dia kata apalah, hari ni mungkin dapat berapa ringgit je Ustaz Nizam, tapi besok nanya kami. Jadi dia pun lepaskan saya. Lepas tu saya travel lagi, sampailah ke beberapa kawasan kampung, duduk kat kemah-kemah sana. Saya dahaga, saya lapar. Lepas tu saya pun pergi kampung tu, bagi salam. Dia kata, saya ni kalau ikutkan bawah perlindungan Syekh ketua kabilah Syekh Muhammad Amuh. Saya kata, kok siapa boleh bagi saya sikit ayam semua. Jadi orang kampung tadi dia dengar, dia kata, oi, kena jamu dia. Kena jamu dia. Sebab apa? Sebab besok kalau mereka membiarkan saja saya macam ni, dengar kat ketua kabilah, dia akan marah. Dia akan marah semua. Jadi mereka pun bagi saya silsilah, mereka sembelih seekor kambing, bagi makan roti apa semua, bagi ayam apa semua, keperluan tempat rehat, silsilah duduk. Jadi tak pasal-pasal saya dilayan dengan baik, dan segala-gala dia mudah urusan saya. Nampak? Sebab apa? Sebab pakai nama je, nama ketua kabilah tadi. Tapi bayangkan kalau cerita di sebalik ni ada seorang ni, dia kata, aku nak travel sana. Dia kata, baik, pergi jumpa ketua kabilah tu dulu apa semua. Alah, buat apa? Kata, buat apa jumpa ketua kabilah tu? Kata, aku jalan sendiri. Rasa-rasa kalau berjumpa perompak tadi, nak buat macam mana? Tergetak-getak dia kan, tolong, dia kata jangan apa-apakan saya apa semua. Jadi dia terpaksa melutut, silsilah sujud, cium kaki, dia kata tolonglah, tolongkan. Dia kata saya bukan ada banyak duit pun semua, tolong apa. Jadi sama ada hak yang perompak tadi nak lepaskan, kesian, ataupun dia memang apa-apakan dia. Yang pentingnya hal keadaannya hina ketika tu, terpaksa melutut-lutut di hadapan perompak. Dan begitu juga ketika dia lapar, dahaga, dia pergi kat kemah-kemah pun terpaksa meminta-minta, macam peminta sedekah. Tolonglah. Jadi atas simpati orang kemah tadi. Nampak tuan-tuan? Jadi nampak tak sekarang ni apa maksud cerita ni, dan juga yang Imam Badi'u Zaman Sayyusi kata dengan makna bismillah. Jadi begitulah kita duduk atas muka bumi ni adalah padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas. Dan kita ni bukan hanya ada 10 orang musuh perompak ni saja. Musuh kita cukup banyak. Atas muka bumi ni musuh kita cukup banyak. Macam-macam, semua benda kita bermusuh. Nyamuk kita musuh. Betul tak? Sampai terpaksa buat program KKM memerangi denggi apa benda semua. Sebab apa? Sebab nyamuk je. Tapi cukup runsing kita dengan nyamuk, dengan virus hari ni, coronavirus yang tak nampak langsung, macam-macam cerita kan, sampai kena buat sampai hari ni dos penggalah pula dah. Besok mungkin 4, 5, 6, saya pun tak tahu. Tapi nak kata tengok, benda kecil kita pun tak nampak. Serabut tu habis selaru hidup kita. Musuh kita banyak. Jadi teruslah kita berlindung di bawah pemilik padang pasir yang luas ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak dengan nama dia. Sebut bismillah.
Nampak? Bila kita kata bismillah dengan makna tadi tu, insya-Allah semua perkara senang. Dan makhluk ni pun yang semua tadi bergerak dengan bismillah, kan? Semua tadi kita faham dah kan? Semua bergerak buat kerja dengan nama Allah. Jadi makhluk ni pun seolah rasa macam kita ni one of them. Sebab kita pun bergerak dengan nama Allah. Dia kata tengok si fulan, dia pun guna nama Allah. Kita pun semua adalah tentera Allah. Nampak tuan-tuan? Jadi semua semua kita ni adalah kawan, keluarga yang besar. Benda ni bukan cerita-cerita main-main ataupun cerita-cerita macam apa kata, mitos-mitosnya. Benda ni berlaku kalau betul-betul faham. Sebab itulah antara benda ajaib kita dibaca dalam kisah-kisah para sahabat, mereka ni cukup faham masalah yang kita sebutkan ni. Sebab itulah kisah Safinah. Safinah ni salah seorang lelaki yang dia pernah dibebaskan oleh Nabi SAW. Dia satu hari terdampar kat satu pulau. Dia tengok dalam pulau tu ada, di tengah jalan-jalan ada singa. Dia kan tenang, dia kata, wahai singa, ya Abul Harith. Gelaran singa Abul Harith, bapa Harith dalam bahasa Arab. Dia kata, aku adalah Safinah, Maula Rasulullah, orang yang pernah dibebaskan oleh Nabi SAW. Singa tu jadi kawan dia. Begitu sekali. Tapi kita tak sampai darjah iman ni, jangan try lah. Jumpa singa besok kata saya ni ya, takut juga kan. Dan ni darjah kita iman dia pun kuat. Betapa dia makhluk. Hatta dalam hadis yang kita baca baru-baru ni, kisah saya rasa ada baca kot di kalangan bersama-sama tuan-tuan. Hadis kisah peperangan yang yang dipandu ataupun dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, khalifah Nabi Musa AS. Ketika sampai waktu asar, mereka nak solat, tapi peperangan meledak. Jadi apa? Nabi Yusha kata, wahai matahari, engkau adalah di bawah perintah Allah, aku pun bawah perintah Allah. Tahan, jangan tenggelam lagi, supaya dia pedan solat asar. Macam tu sekali. Nak sampai satu sekali bila yakin bahawa mereka semua ni adalah makhluk Allah, bergerak dengan nama Allah, hatta mereka boleh bekerjasama semua ni. Tidak kata dengan berkat bismillah tadi. InsyaAllah puan-puan, tuan-tuan semua rasa faham kan apa yang katakan. Contoh depan mata kita cukuplah tuan-tuan. Tengok, kadang-kadang JPJ buat apa? Duduk tepi jalan, tahan lori, bertantan lori. Dia tahan macam ni dia. Berhenti lori yang berat tu, kan? Kan mana kehebatan, kekuatan pegawai JPJ tadi dengan isyarat macam ni dia. Polis trafik kan, berhenti semua akur. Tang mana kuat dia? Dia tu ada super power macam Superman ke boleh tahan? Tak ada. Uniform dia uniform dia sebab menceritakan lisan hal dia, aku bukan tahan hang dengan nama aku, tapi dengan nama kerajaan ini. Jadi dia tahan, kita semua akur. Cuba pegawai JPJ tu satu hari datang dengan baju pagoda, dengan kain pelikat, tahan lori. Baru dia akan berhenti. Sebab hari tu tak ada letak, dia tahan dengan diri dia, tak siapa nak berhenti. Nampak no? Jadi bila kita bersandar dengan kekuatan Allah, bergerak dengan kekuatan Allah, dengan nama Allah, hak tu dia. Kena yakin, faham perkataan ni, dan kena ikhlas dalam hati kita. Aku keluar rumah ni dengan nama-Mu ya Allah, kerana-Mu ya Allah, dan kerana tugas yang Allah Ta'ala beri pada aku laksanakan. Buat segala kerana Allah. Allah sendiri yang nampak seperti mana hadis ni kata apa? Laqad hudita, kamu diberi petunjuk. Maksudnya perjalanan kamu ni insya-Allah tak tersasar, tak menyeleweng ke tempat lain, sentiasa dipandu Allah Ta'ala pada jalan yang elok. Kan? Wa kufita, segala keperluan kamu dicukupkan. Sebab dia bergerak dengan nama Allah. Company hari ni kalau hantar seorang travel, suruh buat kerja ke sana sini, rasa-rasa kalau company tu kaya dan baguslah jaga kebajikan, sudah tentulah dia akan bagi duit minyak, silap bagi kereta dan segala belanja semua. Takkan suruh buat kerja nama company, tiba-tiba kata minyak hang sendiri apa semua. Ini baik berhenti kerja. Nampak no? Jadi apatah lagi majikan kita Allah. Kita bergerak dengan nama Allah segala-galanya. Allah Ta'ala kata kufita, segalanya aku bagikan keperluan. Wa wuqita, dan perlindungan. Kalau ada musuh, ada benda-benda musibah semua, Allah sendiri yang akan lindung kita. Tapi nak kena faham betul-betul perkataan bismillah tadi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nampak no? Jadi insya-Allah faham kau no? Sikit banyak. Baik Tuan Anwar. Dia tu sebenarnya salah satu daripada satu ilmu, dipanggil ilmu Jifri.
ilmu ni dia ada, tapi sebenarnya bukan semua ilmu kita, level kita boleh belajar. Itu ilmu Jifri dipanggil, ilmu nombor-nombor. Ilmu nombor-nombor dalam huruf-huruf Arab, dia ada nombor dia. Dia ada beberapa ilmu lah, antara ilmu wafaq. Ilmu wafaq ni ilmu huruf-huruf apa, huruf-huruf Al-Quran tu apa semua dipecah-pecahkan, disusun-susun. Nampak no? Kalau bukan level kita tak perlu belajar pun. Imam Badi'un Zaman Sa'id Nursi dan Rasulullah Nur pun dia seorang yang mahir dalam ilmu ni, tapi dia kata waktu sekarang ni bukan waktu untuk belajar ilmu-ilmu seperti ni. Saya teringat masa saya ziarah almarhum Tuan Guru Haji Taib bukan Padang Asam, Kampung Pokok Asam, Baling. Tuan Guru Haji Taib ni masa saya jumpa umur dia 100 lebih. 100 lebih. Dia pergi ke Mekah pada tahun 1950. Dia kata umur dia baru 21 tahun masa tu, ataupun 1951 umur dia 20 tahun, seingat saja. Dia antara ulama Melayu kita yang lama duduk Mekah, belajar dengan ulama-ulama Mekah. Saya dah jumpa dia 2 kali, alhamdulillah. Yang pentingnya dia cerita tentang salah seorang ulama Mekah yang hebat zaman tu, iaitu Said Alawi. Said Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayah daripada Said Muhammad Alawi yang masyhur tu. Dia kata Said Alawi ni ada satu ilmu yang boleh dipelajari. Dia boleh tahu orang yang main rumah dia ni niat baik ke niat tak baik. Itu sekali. Jadi Tuan Guru Haji Taib ni kata, aku pergi kat jumpa Said Alawi, tanya dia, kata aku nak belajar ilmu ni, boleh tak? Said Alawi kata pada dia kata, wahai Taib, dia kata, kamu tak boleh belajar ilmu ni. Akidah kamu tidak kemas lagi. Padahal saya yakin Tuan Guru Haji Taib ni akidah dia hebat, tapi nak kata bukan senang nak belajar ilmu-ilmu seperti ini. Kerana ada foundation dulu. Kalau foundation kita tak kuat, akidah kita tak kuat, kefahaman fiqah kita, syariat tak kuat, itu yang boleh jadi tersasar tu. Kadang-kadang ilmu tu betul, tapi pembawa dia yang menyebabkan tersesat. Nampak no? Jadi nombor-nombor yang tu ada, dia ada ilmu dia, ilmu Jifri. Nampak no? Dengan ilmu ni yang kadang-kadang seorang tu boleh rungkai teka-teki banyak. Teka-teki apa yang nak berlaku depan ni, apa semua macam tu lah. Tapi tu yang kata akidah kena betul. Sebab dia melibatkan masalah takdir, masalah akidah kita pada ketetapan Allah Ta'ala. Ilmu falak. Ilmu falak ni kalau seorang tu tahu betul-betul, dia boleh tengok bintang, dia tahu macam-macam. Hatta dia boleh tahu ni nak gali kat mana keluar minyak, kat mana keluar air, semua dia tahu. Bila nak memburu, bila nak tangkap ikan, kat mana tempat dia, semua ada ilmu tu sebenarnya. Tapi tu yang kata, kalau seorang tu belajar kerana nakkan seronok mendapatkan manfaat duniawiyah ni, sedangkan akidah kita apa semua tak betul, sampaikan dia boleh jadi takut, dia beriktikad bahawa benda tu memang akan berlaku sekian-sekian ni, jadi akidah dia boleh rosak. Nampak tak? Macam itulah lebih kurang secara ringkasannya, wallahu a'lam. Baca dia bismillah dengan ilmu kita tadi tu. Baca banyak-banyak bismillah pun tak ada masalah. Zikir ni lagi banyak lagi bagus. Sebab Allah Ta'ala memang sebut Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya Allah, wahai orang beriman, berzikirlah Allah Ta'ala tu dengan zikir yang banyak. Banyak ni tak ada had. Cuma kadang-kadang ada beberapa jenis zikir yang memang Nabi suruh buat bilangan-bilangan dia. Yang ni setengah ulama kata dia macam anak kunci ataupun macam gigi kunci. Jadi jangan larikan dia punya bilangan tu. Sebab dia nak buka sesuatu tu mesti dengan gigi kunci dia betul. Macam zikir lepas solat 33 tu kan, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Hak tu buat 33. Yang tu ada rahsia pada nombor-nombor ni. Tetapi ada pun setengah zikir Nabi, kadang-kadang Nabi sendiri sebut yang macam zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata ni zikir yang kalau seorang tu buat 100 kali setiap hari, maka dia datang pada hari kiamat tiada seseorang pun yang bawa pahala sebesar pahala dia. Nabi kata yang konsisten zikir yang lafaz tadi tu setiap hari 100 kali. Nabi kata tiada siapa pun yang datang pada hari kiamat yang pahala dia lebih besar daripada kawan ni, melainkan seorang tu yang buat seperti mana dia buat ataupun buat lebih. Menunjukkan apa? Kalau buat 200 lagi pun lagi bagus. 300, 1000 buatlah. Tapi Nabi kata, nak kata kalau dapat buat 100 tu terlalu besar pahala dia. Nampak no? Wallahu a'lam bissawab. Baik. Habis sini dulu no. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا، وامن علينا محبته وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.